bukan mahu mengajar kera untuk memanjat dan bukan juga mengajar kera untuk berjalan. Tetapi pada hari ini kami ingin bersama-sama untuk sedarkan adat. Segala yang baik kita wajib kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahasa. Salam Minggu Saham buat anda semua. Bersyukur kita pada petang ini, pada petang yang cukup bening yang lagi mulia ini, kita dapat bersama-sama bertakakul, berdiskusi minda, bersama-sama berkumpul di bawah satu lembayung prima kata yang sama untuk kita rungkaikan segala apa yang kusut dalam kalbu dan nurani kita. Dan kepada anda semua, seperti biasa sebentar tadi pada slot jam 12.30 hari telah pun bersama-sama dengan saya untuk kita rungkaikan dilema anak muda, rumah atau kereta. Dan pada sesi petang ini pula saya pastinya bersama dengan seorang panel yang cukup berketerampilan tinggi, yang cukup berkredibiliti, yang pastinya mampu memberi satu nilai tambah yang cukup baharu kepada kita, yang mampu mencakupi untuk kita cuplik dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Maka tanpa membuang masa, hadirin dan hadirat, saya perkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Tuan Afian. Assalamualaikum Tuan Afian, apa khabar? Sana Tuan Afian datang dari mana? Daripada KL tadi. Dari KL sama. Betul. Oh, naik flight tadi. Macam mana Tuan Afian, sempat ke dah jalan dekat Ruruai yang ada? Tak sempat, datang lepas Jumaat tadi terus datang sini terus. Belum sempat lagi. Lepas ni insya-Allah pergi. InsyaAllah. Saya apa jaminan yang saya boleh berikan kepada Tuan Afian melalui Ruruai Minggu Saham Amanah Malaysia kita pada hari ini kan, sepanjang dari 30 September sehingga ke 8 Oktober ni kan, apa jaminan yang saya boleh berikan? Memang cukup selesa. Best, kerana memang best. Saya dah boleh kata dah lebih 5 kali dah saya pusing-pusing. Sedangkan 5 kali pusing-pusing. 5 kali. Sedangkan Ruruai yang ada tu banyak tau. Banyak yang kita boleh jalan, yang boleh kita terima segala ilmu yang ada. Tapi saya tak pernah ada rasa untuk penat, tak pernah ada rasa jemu untuk terus jalan. Jadi insyaAllah kejap lagi kita pusingan yang ke-6 lah bersama dengan Tuan Afian. Boleh. InsyaAllah sama-sama nanti kita lagi. Baik, jadi itulah pada hari ini kita dalam sembang-sembang ASNB, dan kami dalam sembang-sembang ASNB kami akan hadir dalam pendekatan yang berbeza. Pendekatan ini kami hadir dalam bentuk bersiaran secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube. Dan pastinya apabila kita hadir dalam pendekatan secara langsung ini, pastinya kepada anda semua boleh terus memberi tatapan sehingga ke akhir rancangan, kerana setiap siri bual bicara kita akan ada pop quiz, dan pop quiz itu mampu menjanjikan hadiah yang menarik buat anda semua. Baiklah hadirin dan hadirat semua, mungkin ada juga yang belum mafhum bahawa mana kami berada ini. Sekarang kami bersiaran langsung di City Fountains Bertam Pulau Pinang bagi karnival literasi kewangan terbesar ni yang berada di City Fountains Bertam Pulau Pinang. Di sini pastikan kepada anda semua yang belum lagi berkesempatan ataupun belum ada ruang dan peluang untuk hadirkan diri anda ke karnival ini, bolehlah cepat-cepatkan diri anda untuk hadir, kerana bak kata orang, kalau kita semakin cepat untuk sedar, semakin cepat untuk hadir ke karnival ini, maka semakin banyak nilai tambah yang bakal kita peroleh. Walaupun nilai ini merupakan hari ke-6, tetapi tidak menjadi masalah. Jangan sedara ungkapkan bagai licin seperti membasuh perahu. Jangan kita merasa rugi. Teruslah kita menjadi seperti helang yang menyosong angin, terus berani untuk mencari apa yang belum ada dalam kebolehan diri. Baiklah Tuan Afian. Ya saya. Suspend saya. Suspend? Pantun dah saya. Pantun. Boleh ke? Sebelum kita start mungkin Tuan Afian ada pantun ke? Jangan. Fail saya. Kalau tak ada, jangan petik. Sebab tidak, saya dah ada mood untuk nak berpantun tu. Baiklah. Hadirin dan hadirat, seperti sebentar tadi setelah janjikan, kita ada panel kita yang cukup berketerampilan tinggi, berkredibiliti, dan pastinya tahu segala selok-belok dari setiap segi. Maka tajuk kita pada hari ini bunyinya masalah kewangan, gaya hidup atau kos sara hidup. Rangkai kata gaya hidup atau kos sara hidup, kalau ikut sahabat saya, tahu tak sahabat saya? Kamus Dewan Bahasa. Betul. Kamu Dewan, kamu pantun. Betul. Itu sahabat saya. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kalau gaya hidup, cara seseorang menjalani kehidupan. Manakala itu sahabat saya tahu segala perangai dia. Hebat. Manakala kalau ingatkan adik-beradik. tak, sahabat saja. Dan kalau kos sara hidup,
adalah kewangan, bagaimana cara yang kita perlukan untuk kita beli segala barang keperluan. Okey. Itu sekadar apa dari segi definisi yang diberikan oleh sahabat saya, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Bagaimana pula dari sudut pandang tuan, apa yang dimaksudkan dengan lebih mendalam lagi kos sara hidup tentang kos sara hidup dan gaya juga hidup. dan gaya hidup. Nampak saya tak berapa Okey. jelas lagi. Okey, baik. Itulah saya terima kasih tuan dan juga pihak penganjur MSEM juga PMB yang sudi untuk menjemput saya pada hari ini. Dan saya sangat teruja lah dapat bersua muka kan dengan tokoh idola anak muda ni. Dan saya sangat teruja lah. Okey, baik. Saya tak hafal kamus disclaimer awal-awal. Secara umumnya saya suka membahagikan tentang bila kita nak bezakan antara kos sara hidup dengan kos gaya hidup ni, saya nak ambil dari sudut maqasid syariah kan. Dalam maqasid syariah dia ada 3 peringkat kan. Ada 3 peringkat, iaitu paling bawah sekali dipanggil sebagai, istilahnya ialah doruriyat kan. Doruriyat ni apa? Doruriyat ni ialah perkara yang sangat penting. Maknanya nak tak nak kena ada benda yang darurat kan. Darurat dan kamus dewan pun ada sebut kan. Yang sangat-sangat perlulah, itu doruriyat. Contoh macam tempat tinggal, makan minum, pakaian. So kalau tak ada tempat tinggal, kita akan hidup huru-hara. Kalau tak ada pakaian, of course huru-hara juga. Kalau tak ada makan minum, of course akan huru-hara. So 3 ni sebagai asas. Okay. Atas kepada doruriyat ni dipanggil sebagai hajat ataupun keperluan. Contoh, kalau kita asasnya ialah rumah kan. Tapi orang nak rumah yang rumah teres contohnya kan. Rumah yang kita beli. Contohnya makan tu, makanan asasnya ialah nasi dan beras kan. Bila sebut tentang keperluan, nasi tu of course nak kena ada lauk, nak kena ada ayam dan sebagainya kan. Sama juga pakaian. Menutup aurat dah perkara asas dah. Of course bila keperluan tu nakkan yang branded sikit, betul tak? Okey. Dan yang akhir sekali disebut sebagai tahsiniat, pelengkap. Contoh kalau nak makan, makan tu makan kat restoran, makan kat Starbucks contohnya kan. Itu dah kira dia bukan asas, bukan keperluan, tapi sekadar pelengkap saja. Kan contoh macam rumah tadi, dah ada rumah, dah ada bilik, dah okey dah kan, ada ruang tamu, ada dapur, tapi nak bagi lengkap lagi nak ada kolam renang kan, nak ada security. Okey. Jadi bila kita tengok ni sebenarnya dalam agama kita pun, dalam Islam pun dah diterangkan tentang konsep gaya hidup dan juga sara hidup ni. Ya. Mana kata bila sebut tentang nak bezakan antara sara hidup dengan kos gaya hidup ni, mana kata kalau benda tu memang kita sangat perlukan. Yang memang kalau tak ada benda tu kita akan huru-hara. Itu ialah kos sara hidup. Tapi ramai orang kita sekarang ni dia tak dapat bezakan antara kos sara hidup dengan kos gaya hidup. Contohnya macam sekarang kan, isu beras mahal. Yes, beras mahal adalah kos sara hidup, memang betul-betul menghimpit rakyat. Tapi dalam masa sama, orang adalah sesetengah, bukan semua, ada sesetengah golongan yang duk kritik itu pasal harga barang naik dan sebagainya. Tapi golongan sama jugalah yang duk pergi minum dekat Starbucks kan, yang duk fikir nak beli iPhone contohnya. Dan kadang-kadang bukan salah bukan salah minum Starbucks. Jangan salahkan saya benda ni. Jangan anggap saya menyalahkan orang-orang yang minum Starbucks, yang beli iPhone dan sebagainya. Tapi dari sudut keperluannya ialah itu merupakan gaya hidup. Mana kata kita nak benda tu sekadar nak bergaya. Kan bak kata ada satu nyanyian disebut biar apa-apa asal bergaya kan. Kan biar apa-apa asal bergaya. Itu contoh gaya hidup. Dan sekarang ni dalam konteks topik kita hari ni ialah kita nak membezakan antara kos sara hidup dengan kos gaya hidup. Itu yang paling penting. Bagi orang yang memang kemampuan yang tak efek, contoh golongan T20 contohnya, golongan yang memang hidupnya pendapatan tak terjejas, bagi saya tak ada masalah. Dan tak ada masalah pun nak bermewah, nak pakai iPhone, nak minum Starbucks dan seumpamanya. Cuma dalam konteks yang kita sedang bincangkan hari ini, topik yang kita bincangkan, contoh dalam minggu Saham Amanah ini ialah macam mana rakyat kebanyakan kan yang terhimpit dengan kos sara hidup ini, mereka perlu membezakan antara benda-benda yang mereka belanjakan, adakah yang mereka belanjakan untuk gaya hidup ataupun yang mereka belanjakan adalah banyaknya adalah untuk sara hidup. Contoh mudahlah, saya selalu kendalikan program-program macam ni kan, dalam kaki tangan awam contohnya kan, mereka banyak ajukan kan, kata Tuan Afian, saya ada masalah kewangan tu, masalah kewangan ni. Okey, saya tanya satu soalan. Banyak yang mereka belanjakan tu adakah untuk kos sara hidup yang betul ataupun hanya semata-mata gaya hidup?
Mereka tanya balik macam mana nak bezakan? Kan? Saya tanya semudahlah. Pakaian sara hidup, betul? Keperluan asas pakaian. Saya tanya dia orang. Kalau keperluan asas, pakaian berapa helai pakaian? Contoh Tuan Zahidin. Kalau pakaian lah, kalau yang betul-betul perlu berapa helai? Selai lah. Selai. Dahsyat tu selai. Okey, tu selai tu macam over sangatlah. Katalah kita ambil lah 5 helai lah, kan. Tapi kau tanya diri balik, kat rumah berapa helai baju ada? Kan? Bukan berapa helai baju, berapa almari baju ada. Nak menunjukkan bahawasanya kita banyak habiskan sebenarnya untuk kos gaya hidup, bukan semata-mata kos sara hidup. Kalau kos sara hidup insya-Allah cukup. Tapi bila ditambah dengan kos gaya hidup, yang tu yang menyebabkan tak cukup. Macam tu. Memang lebih jelas lagi lah apa yang sebelum saya tanya kepada tuan tadi tu, mungkin perasaan saya pada ketika itu saya bercakap tentang kos sara hidup dan juga gaya hidup ni, saya fikirkan adalah sekadar seperti 15 dengan tengah 20 ataupun seperti 2 kali 2 4 atau juga 2 kali 5 10. Saya fikir semua tu hanyalah perkara dua rangka kata yang sama saja. Rupanya berbeza. Memang tak sama, memang tak sekufu. Baiklah. Kalau tadi tuan ada sebutkan tentang orang minum Starbucks apa semua ni. Ya, saya sebutkan lagi sekali, Tuan Nafian kita tak salah. Tuan Nafian saya rasa tak dekat lah. Boleh tak saya panggil Abang Pian ke Abang Pian? Boleh je. Sebab saya muda lagi. Betul. Saya akui. Memang betul. Boleh Abang Pian? Boleh. Okey, Abang Pian. Jarang MC program official macam ni panggil abang. Tak apa, kita rasa lebih dekat lagi. Boleh. Baik, ada kakak? Tak ada. Teruskan. Baik, Abang Pian. Contoh, tadi ada sebut tentang kopi, itulah satu brand tu. Dan saya rasa ada orang yang lebih selesa untuk minum kopi di jalanan. Dan ada juga orang lebih selesa untuk minum kopi yang dalam gedung jualan. Okey. Dan ada juga orang yang selesa untuk makan ayam goreng McD. Okay. Dan ada juga orang yang lebih selesa untuk makan ayam goreng makcik pasar tani. Itu merupakan keperluan serta kehendak masing-masing. Jika tidak, apa yang mereka tidak ikut, kemungkinan mata mereka akan terdiri-diri. Kerana keperluan yang mereka mahukan, gaya hidup yang mereka mahukan tidak ditunaikan. Jadi mungkin Abang Afian sendiri boleh ceritakan yang dengan lebih lanjut lagi, ada tak perubahan dari segi gaya hidup tu yang kita boleh ubah, dalam masa yang sama kita mampu menjaga kos sara hidup supaya tidak kudup? Okey, baik. Soalan yang bagus. Sebenarnya kan, contohlah saya tanya Zahidin. Contoh Zahidin sekarang ni, apa yang berlaku pada Zahidin hari ni, adakah dia berlaku secara tiba-tiba? Kan? Dia takkan berlaku secara tiba-tiba, betul tak? Betul. Contoh macam saya hari ni saya berada di Penang. Padahal semalam saya berada di KL. Of course, sebelum sampai ke sini, ada proses-prosesnya untuk saya sampai di sini. Begitu juga dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam keuangan kita. Apa yang berlaku pada kita hari ini, dia bukan berlaku secara tiba-tiba bangun tidur, aku hari ini banyak hutang lah. Kan? Aku hari ini banyak hutang kredit kad lah. Aku hari ini boros lah. Tak, dia bukan macam tu. Dia benda ni dah dibina lama tau. Jadi, kalau kita nak mengubah benda ni, benda pertama yang kita kena ubah ialah mindset kita. Cara fikir kita. Sebab cara fikir inilah yang daripada cara fikiran kita, akhir dia akan bawa kepada tindakan. Kan? Tindakan akan bawa kepada hasil, result. Dan result tadi akan bawa kepada kepercayaan. Contoh mudahlah saya bagi Zahidin. Katalah waktu kita, contohnya waktu awal-awal kita kenal duit dulu, kan? Kali pertama kita kenal duit waktu kecil. Waktu kecil-kecil, waktu ayah atau mak kita bagi duit belanja, kan? Masa mak ataupun ayah bagi kita duit belanja, apa dia cakap? Dia cakap, nah Zahidin, ambil duit belanja pergi sekolah. Lepas tu kat sekolah beli makanan, jangan beli jajan, betul tak? Ingat lagi kan? Jangan beli jajan. Lepas tu balik rumah ada duit lebih, simpan. Setuju tak? Betul, kan? setuju. Mak ayah akan bagi tahu pesan macam tu. Daripada darjah 1, dia ulang benda yang sama darjah 2, darjah 3 sampailah darjah 5, darjah 6. Dia ulang benda yang sama tak? Nak ambil duit, pergi sekolah, beli makanan, jangan beli jajan, ada duit lebih, simpan. Okay. Kemudian masuk tekanan 1, pun benda yang sama. Kan? Dia pesan, nah ambil duit. Mungkin kalau masa sekolah rendah mungkin bagi RM1, mungkin sudah sekolah menengah mungkin bagi RM5. Tapi zaman sekarang sekolah rendah dah RM5-6 kot kan. Betul. kan? So ayat yang sama, nah ambil duit pergi sekolah, jangan beli jajan, beli makanan, mungkin dah sekolah menengah, dia akan pesan jangan beli rokok kan. Dia pesan ada duit lebih, simpan. Sama juga bila dah masuk tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, sampai tingkatan 5 dah habis masuk universiti, dia pesan benda yang sama. Mungkin kita hantar sebulan sekali duit kan, sekali hantar 100, 200, benda yang sama dia pesan. Mak ayah kita pesan ambil duit.
jangan belanja bukan-bukan, bayar duit yuran, jangan beli jajan, belanja elok, duit lebih simpan. Tak cukup, minta. Betul tak? So, ini dah ulang daripada kecil sampai dewasa, sampai kita grad, sampai kita bekerja. Sebaik saja kita terima gaji yang pertama, sebaik kita bekerja, kita akan fikir lepas dapat gaji tu, kita akan fikir apa? Kita akan fikir lepas dapat duit untuk belanja dulu baru simpan. Perasan tak? Sebenarnya benda ni dah diajar dari kecil tau. Dapat duit, belanja dulu baru simpan. Dapat duit, belanja dulu baru simpan. Ini dah diulang. Jadi sebab tu, kalau kita nak mengubah tabiat kita belanja kita, nak ubah tabiat pembelanjaan kita, nak ubah kita punya gaya hidup kita, nak tak nak kena mulakan dengan mindset dulu. Kalau mindset kita betul, insya-Allah tindakan kita betul. Lepas tindakan kita betul, insya-Allah hasil kita pun betul. Dan apabila hasil kita betul, maka kepercayaan kita akan dapat kepercayaan yang baru. Sebab ramai orang, sebab saya pernah jumpa tuan-tuan, kan, rakan-rakan yang menonton dan juga MC kita hari ni, orang yang masa gaji dia 10,000 pun masih lagi tak cukup. Bayangkan, gaji dah 10,000 sebulan. Sebab kalau tanya orang zaman sekarang, kalau gaji 10,000 cukup banyak lah kan. Tapi ada orang yang gaji 10,000 pun tak cukup. Sebab apa? Sebab masa dia gaji kecil, contohlah masa gaji 2,000, kan, dia rasa dia gaji tak cukup ni, masa gaji 2,000. Jadi dia pun bekerja, dapatlah gaji increment, jadi dapat buat kerja part time, buat kerja tu increment dan sebagainya, naik gaji 3,000. Masa gaji 3,000 dia mengekalkan gaya hidup yang sama, pun tak cukup juga, kan. Masa gaji 3,000, masa mula dapat gaji 3,000 dia rasa gaji tu banyak. Betul tak? Setuju tak Zaidin? Kalau masa mula kita bekerja, kali pertama bekerja, masa mula dapat duit, kita rasa gaji tu banyak, betul? Betul. Masa mula bekerja kita rasa gaji tu banyak. Berapa lama kita rasa banyak? Takat 10 hari awal tu. 10 hari je kan. Sebab apa? Sebab kita dah mula belanja, kan? Dan kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kita akan rasa gaji tu tak cukup. Sebab apa kita rasa tak cukup? Sebab kita dah mula belanja. Maka kita pun rasa nak gaji lebih besar. Kita pun buat kerja part time ni, mungkin tukar kerja, dapatlah gaji 3,000. Masa mula dapat gaji 3,000, sebenarnya gaji 2,000 katalah. Masa mula dapat gaji 3,000, kita akan rasa 3,000 tu banyak masa mula-mula. Tapi berapa lama kita akan rasa banyak? Tak lama juga. Betul. Kan? Lepas seminggu, lepas 2 minggu ataupun lepas sebulan 2 bulan, dia kembali kepada asal, oh tak cukup gaji 3,000. Dia pun kerja lagi, katalah naik gaji 5,000. Mula-mula je rasa banyak. Tapi tak lama kemudian kita akan rasa gaji 5,000 tu kecil. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Ini yang dibarat sebagai rat race, perlombaan tikus. Kata pernah tengok tak tikus dalam dalam makmal, kan? Tikus makmal tu yang lagi laju. Laju tak tikus tu lagi? Laju. Lagi. Tapi dia berada di takut yang sama. Betul tak? Betul. Tak bergerak pun. Samalah macam kebanyakan daripada kita, terutamanya golongan middle class ni, ataupun benda ni pun sebenarnya dipanggil sebagai middle class tribe, perangkap kelas pertengahan. Dia kerja kuat ni, kan? Kerja kuat, gaji makin besar, rumah makin besar, kereta makin besar. Tapi masalah ketika gaji 2,000 tetap berlaku ketika gaji 5,000. Masalah ketika gaji 5,000 tetap berlaku ketika gaji 7,000. Malah ketika gaji 10,000 pun berlaku masalah yang sama. Sebab apa? Sebab mentaliti yang sama dibawa masa gaji 2,000, mentaliti yang sama. Masa gaji 5,000, mentaliti sama juga. Masa gaji 7,000, mentaliti sama. Gaji 10,000 pun mentaliti sama. Sebab itu, walaupun gaji besar, tapi masalah kewangan tak selesai. Sebab kata patah, makin besar periuk, makin besar keraknya. Saya pun sahabat lama saya kamus juga. Kan? Mereka kata periuk besar. Padahal sekarang ni zaman moden, dah pakai rice cooker, dah tak ada kerak dah kan. Malah kalau pakai Thermomix tu dah tak ada kerak dah. Sepatutnya kita ikutlah pada zaman kan. Ini pakai lagi yang lama punya, makin besar periuk, makin besar keraknya. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Bila besar income, bila besar pendapatan, maka belanja pun makin besar. Dan akhir sekali, walaupun gaji besar, masalah utama tak mampu nak menyimpan tetap ada sampai bila-bila. Jadi nak ubah benda ni bukan ubah gaji. Benda pertama kena ubah ialah ubah mindset. Barulah yang lain dapat berubah. Nampak tak hadirin dan hadirat, kepada para penonton yang ada, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita hadirkan panel yang cukup berkredibiliti, yang cukup berketerampilan tinggi. Kita baru masuk soalan kedua, tapi saya rasa dah memang cukup mencakupi segala apa yang kita ingin tahu berkenaan gaya hidup versus kos sara hidup. Dan mungkin saya boleh katakan kita kena ubah mindset tu, bermakna Betul. kita kena berani untuk mengalihkan longkang yang ada, dan juga kita kena berani jadi seperti helang yang menyonsong angin. Jadi tuan, itu untuk dua soalan yang pertama. Mungkin untuk soalan yang seterusnya kita beralih yang lebih kritikal lagi. Boleh. Mungkin kita boleh bermain dengan angka untuk kita renung-tenung bersama.
Menurut belanjawanku 2022-2023, terbitan kumpulan wang simpanan pekerja, kos sara hidup untuk bujang tiada kenderaan meningkat kepada RM1,930. Kalau bujang yang tak ada kenderaan, kalau bujang yang ada kenderaan, sekurangnya perlu ada RM2,600. Suami isteri tanpa anak meningkat kepada RM4,630. Manakala suami isteri ada 2 anak meningkat kepada RM6,890. Angka yang saya sebutkan ini bukanlah angka yang membanggakan, tetapi Bukan. angka yang menggerunkan. Kerana angka ini kalau kita masukkan dalam perbincangan memang mampu menjadi topik perdebatan, dan apa yang saya nampak, kos sara hidup yang sebentar saya sebutkan tadi terus mengalami peningkatan. Mungkin Abang Afian sendiri boleh kongsikan dengan lebih rapat lagi. Ada tak apa puncanya yang menyebabkan penyumbangan terhadap peningkatan kos sara hidup itu sendiri? Okey, baik, terima kasih. Sebenarnya saya ada bawa satu video klip. Kalau penganjur dapat pasang boleh ke? Kalau boleh pasang lah. Kalau tak boleh pasang tak apa. Tunjuk je. Ada? Ni dia. Boleh pasang ke tak video klip ni? Kita tengok video klip ni sekejap . Baik. Ini video klip daripada filem Piramli. Nampak tak? Piramli jual sayur. Harga masa ni sekupang 2 kupang aja. Ya. Tapi masa tu pembeli tu kata harga mahal. Wah. Ini filem ni lebih kurang tahun 50-an tak salah saya. Okey. Harga apa? Sayur macam-macam lah kan zaman tu. Okey. Kangkung ada, kacang panjang, macam-macam lah dalam filem. Ini filem lama lah, tahun 50-an macam tu. Saya lupa dah tajuk filem apa. Okey kot Okey. 2 kupang, 3 kupang aja harga Piramli jual. Berapa 2 kupang? Okey, tak apa. Okey, saya tunjukkan kan. Dalam video klip ni sebenarnya saya sengaja ambil satu contoh satu babak filem Piramli nak menggambarkan bahawa pada zaman tu yang harganya 5 sen, 10 sen, 5 kupang, 10 kupang pun orang bersungguh mahal. Ya. Betul tak? Kan? Kalau compare zaman sekarang, kita harga satu kati sayur 5 sen mahal ke murah? Kalau kita compare zaman sekarang lah. Ya. Terlalu murah lah kot. Betul. Kan? Terlalu murah lah. Sebab apa kita rasa murah? Sebab kita dah melalui zaman tersebut. Sebab contohlah macam sekarang, kita bersungguh harga rumah mahal, harga barang mahal, kos sara hidup mahal. Sebab apa kita rasa mahal? Sebab kita compare dengan 10 tahun lepas. 10 tahun lepas memanglah harga, contohlah contoh harga karipap. Sekarang harga karipap berapa? Harga karipap dalam RM2 kot. RM2 50% lah, 50% satu. Kalau compare 10 tahun lepas, harga dia RM3, betul tak? Bukan 3% satu. Kalau compare 20 tahun lepas, harganya mungkin RM5. Kan? Kenapa kita rasa sekarang mahal? Sebab kita compare dengan 10 tahun lepas. Sebab kita compare dengan 20 tahun lepas. Kita compare dengan 30 tahun lepas. Kita compare dengan zaman Piramli dulu. Memanglah sekarang ni mahal. Tapi kita fikir logik. Kalau sekarang mahal, 10 tahun akan datang agak-agak berapa harga keripap agak-agak? Kalau sekarang harga RM1 2 biji, agak-agak 10 tahun akan datang berapa harga? Mungkin RM1 sebiji. Betul tak? Kan? Betul. Ataupun 20 tahun datang mungkin sebiji RM2. Jadi tuan-tuan, sebenarnya harga barang kita tak mahal. Ya. Sebenarnya harga barang sekarang tak mahal kalau kita compare 10 tahun yang datang. Kalau kita compare 20 tahun yang datang. Jadi untuk menjawab persoalan yang Zahidin bagi tahu tadi, nak tak nak kita kena admit bahawasanya kos sara hidup memang nak tak nak akan meningkat. Benda ni bukan baru berlaku sekarang. Bukan baru berlaku setahun dua ni. Dia dah berlaku sejak 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, malah 50 tahun lepas sejak zaman Piramli dulu lagi pun harga barang dah naik. Malah sebenarnya zaman Nabi dulu pun berlakunya inflasi. Kan? Zaman dalam Quran pun dah, malah dalam hadis dalam Quran pun ditunjukkan pernah berlaku zaman Nabi dulu, zaman para sahabat dulu pun pernah berlaku inflasi ni. Jadi poin saya nak bagi tahu ialah benda ni nak tak nak memang kita kena hadap. Ya. Nak tak nak memang kita kena hadap isu barang naik, isu inflasi, isu kos sara hidup dan sebagainya. Jadi tinggal lagi dan benda tu kita boleh kontrol tak? Tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol tak harga beras? Kita boleh kontrol tak harga padi? Kita boleh kontrol tak harga makcik kantin jual karipap?
Kita boleh kontrol tak harga kopi? Kita boleh kontrol tak harga burger? Kita boleh kontrol tak harga nasi lemak? Tak boleh kontrol. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Kita boleh kontrol effort kita. Ya. Kan? Kita boleh kontrol usaha kita. Kita boleh kontrol apa yang perlu kita buat. Contohnya, yang sekarang kita bekerja. Kan? Kita bekerja, katalah kita tak puas hati dengan gaji kita. Kita boleh usaha untuk minta dengan majikan untuk tambah gaji. Yes, kita boleh minta, tapi yang menentukan untuk naikkan gaji kita ialah majikan kita. So apa yang boleh kita buat? Pertama sekali, kita kena tambah value supaya majikan kita nampak yang kita ni patutnya dibayar gaji lebih. Katalah kita dah, contohnya kita boleh tambah, kita boleh ambil pensijilan, kita boleh belajar luar. Sebab saya pernah baca tuan-tuan, kan ada seorang yang dah berumur 50 tahun, dia belajar tentang programming. Kan dia belajar tentang programming dan akhir sekali dia boleh mencipta aplikasi. Dan daripada situ dia boleh jadi programmer dengan gaji yang berkali-kali ganda. Asalnya dia hanyalah seorang Grab driver. Bayangkan. Daripada dia asalnya bekerja lah. Kan, lepas zaman PKP dulu dia terpaksa berhenti dan kemudian jadi pemandu Grab. Dan kemudian ketika zaman PKP dulu dah tak mampu nak bekerja, dia belajar programming. Dia ambil kursus itu, belajar programming dalam tempoh setahun dan kemudian dia jadi programmer, gaji dia berkali-kali ganda sebelum daripada PKP dulu. Itu contoh. Macam mana dengan kita added value, yes mungkin majikan kita tak nampak. Tapi kalaulah majikan kita nampak, katalah kita dah tambah nilai. Kemudian majikan kita tak nampak. Jadi kita boleh ada pilihan lain untuk kita cari majikan baru. Kan? Ataupun buat bisnes sendiri. Kita ada banyak pilihan. Janganlah kita semata-mata menyalahkan takdir, kan, menyalahkan harga barang naik dan seumpamanya. Sebab apa? Nak tak nak kita terpaksa akui bahawasanya memang macam tu kat Malaysia ni. Dan harga barang naik tapi gaji tak naik mana, betul tak? Betul. Kan? Kalau kita compare lah gaji fresh graduate sekarang, contoh sekarang tahun 2023 gaji fresh graduate lebih kurang dalam 2,500 lah, kan. 10 tahun lepas, tahun 2013, gaji fresh graduate asalnya lebih kurang 2,000 je. Kan? 20 tahun lepas, tahun 2003, 20 tahun lepas, fresh graduate pun sekitar 1,800. 30 tahun lepas, tahun 1993, pun gaji fresh graduate lebih kurang 1,500 macam tu. Bermakna gaji fresh graduate daripada dulu sampai sekarang tak naik mana. Tapi kalau kita compare dengan harga barang, contohlah harga rumah. Kan? Harga rumah, contoh kalau yang sekarang ni, harga rumah yang 500,000, 30 tahun lepas, harga rumah yang sama, yang harga sekarang 500,000, mungkin sekitar 100,000 je. Nampak tak beza? Dalam masa 30 tahun, daripada 100,000, naik sampai sekarang 500,000. 5 kali ganda harga rumah. Itu harga rumah. Kalau kita compare dengan gaji anak muda sekarang, kan? Yang sekarang nak dapat gaji 2,500, 3,000 pun sangat-sangat susah. Jadi nak tak nak, kita kena ada effort, kena berusaha untuk added value, tambah nilai supaya dapat income yang lebih besar. Itu nasihat saya. Jadi itulah yang Abang Fian terangkan sebentar tadi. Saya kira ya betul, memang ia satu fenomena yang disebutkan tadi itu bukanlah satu rekayasa semata, memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya selalu ungkapkan bahawa laut mana yang tiada ombak dan bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Betul. Dan ada juga orang yang fikir untuk kita nak berjaya ni terus berjaya, hakikatnya kita akan ada pelbagai rintangan. Sebab itu saya suka sebutkan bahawa kita kalau nak berjaya, umpamanya seperti analogi nak menjadi pokok yang tinggi. Kalau nak menjadi orang yang berjaya, nak jadi pokok yang tinggi, kena berani ditiup angin, kena berani untuk melambai-lambai. Tapi kalau takut untuk ditiup angin, takut untuk dilambai-lambai, takut untuk dapat segala cabaran dan juga rintangan, tak payah jadi pokok yang tinggi. Cukup jadi pokok yang rendah ataupun cukup jadi rumput. Rumput kurang ditiup angin, rumput kurang melambai-lambai, rumput kurang mendapat cabaran. Tapi harus ingat, walaupun rumput kurang dapat cabaran, tetapi rumput dipijak orang. Jadi kita pilihlah yang mana satu, mahu menjadi tatapan orang ataupun dipijak orang. Baiklah, Abang Fian, mungkin saya boleh bagi satu pula perumpamaan lain. Kalau tadi tentang rekayasa yang telah Abang Fian ceritakan sebentar tadi, kali ini mungkin saya nak bagi satu mungkin Triwikrama yang boleh kita aplikasi bersama. Contoh, kita ada orang yang jenisnya dua pilihan jam tangan depan mata. Yang A harganya 100, yang B harganya 1,000. Tapi dia pilih B. Sedangkan fungsi kedua-duanya tetap ada 24 jam. Bezanya pada sudut tertentu. Ada juga orang yang jenisnya beg tangan puluhan ribu ringgit, tapi isinya tak sampai RM1,000. Jadi ini, berdasarkan fenomena ni ataupun berdasarkan Triwikrama ini, saya boleh katakan
ini merupakan keinginan seseorang. Jadi apa sudut pandang nurani Abang Fian sendiri tentang perancangan untuk seseorang untuk capai keinginan dengan kadar yang lebih sesuai, dengan erti kata supaya kewangan yang mereka ada itu tidak menjadi lembu korbanan. Okey, baiklah. Saya nak bagi satu analogi. Satu analogi. Contohlah Zahidin. Katalah pernah pergi overseas tak? Ya, benar. Contohlah, katalah nak pergi kali pertama pergi overseas. Katalah contoh, sebut satu negara. Saya kalau overseas kan, saya menetap di Langkawi. Kat luar dia kira overseas luar pada pulau. Okey, satu negara contoh Arab. Okey, contoh Arab kan. Katalah ini first time nak pergi overseas kan. Nak pergi ke Arab Saudi contohnya kan. Berapa lama preparation untuk ke Arab Saudi tu? Arab Saudi mungkin dalam 3 bulan. 3 bulan betul. Okey, baik. 3 bulan apa buat? Contohlah nak buat pasportnya, buat visanya, tukar tukar duitnya, tentatifnya semua. Tentatifnya, pakaiannya, itinerary-nya, tempat-tempatnya semua. Lebih kurang 3 bulan lah kan. Okey, baik. Apa jadi agaknya kalau contohnya kan hari ni bagi tahu nak pergi ke Arab Saudi tapi flightnya esok, apa jadi agak-agak? Mungkin kelang kabut lah. Ui, kelang kabut, betul tak? Betul. Jadi begitu juga dalam perancangan kewangan kita. Kan? Saya suka buat analogi macam ni supaya kita semua nampak tentang betapa perlunya kita merancang kewangan daripada muda. Kan? Daripada awal. Yes, betul. Memang kita waktu muda ni kita nak belanja semua kan. Macam contoh tadi lah kan, ada jam harga 100 dengan jam harga 1000, nak beli jam harga 1000 kan. Beg tangan pun nak beli yang mahal, walhal duit dalam tu berapa sen je kan. Jadi ini contoh-contoh perkara yang kalau kita layan kita punya nafsu muda kita, akan datang kita akan sampai tahap yang huru-hara hidup kita. Contoh macam tadi kan, kita nak pergi trip esok ni, hari ni baru tahu, of course perjalanan tu akan perjalanan yang huru-hara. Of course trip tu trip yang sangat-sangat huru-hara berbanding dengan kita plan awal 3 tahun. 3 tahun pula. 3 bulan trip tadi kan. Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Contohnya kita waktu muda ni, kita nak rancang untuk pasaraan kita. Kan? Contoh kita nak bersara umur berapa? Contoh saya nak bersara umur berapa agak-agak? 60. Umur 60, betul. Sekarang umur berapa? Sekarang 20. 20. Dah start belum perancangan untuk pasaraan? Belum. Belum lagi. Baik. Agak-agaknya lah, kalau rancang persaraan tu umur 55 baru nak rancang untuk bersara umur 60, agak-agak apa jadi pada persaraan tu? Huru-hara kan? Betul. Semacam kita nak pergi ke Arab Saudi tadi, hari ni baru tahu, esok nak pergi, of course akan jadi perjalanan yang sangat huru-hara. Begitu juga kita nak menuju persaraan. Kan? Dan semua orang yang muda sekarang ni akan datang akan tua. Betul? Kan? Yang muda akhir sekali sama ada dua lah, meninggal dunia ataupun akan bersara. Kan? Nak tak nak kita kena prepare, sama ada kita nak prepare untuk meninggal dunia ataupun nak prepare untuk bersara. Nak tak nak, dua-dua ni kita kena prepare. Kan? Kita kena prepare untuk sediakan bekalan daripada sekarang. Kan? Sediakan bekalan daripada sekarang. Contoh, kita dah tahu kita nak bersara umur 60. Waktu sekarang inilah, contoh macam saya sekarang umur 20, waktu sekarang lah waktu yang paling sesuai untuk memulakan perancangan untuk bersara pada umur 60 nanti. Sebab masa kita umur 60, kita akan bersara sampai umur kita lebih kurang lah, kalau ikut jangka hayat rakyat Malaysia ni, lebih kurang umur 75 tahun. Kan? Makna kata tempohnya ialah lebih kurang 15 tahun. Bayangkan kita nak pergi Arab Saudi tadi, mungkin Arab Saudi kita pergi sana mungkin dalam masa 10 hari. Perjalanan 10 hari, kita prepare 3 bulan. Betul tak? Zaidin tadi kata nak pergi Arab Saudi, prepare-nya 3 bulan. Nak visanya, duitnya, apa lagi, nak belajar bahasanya, itinerary-nya, macam-macam. Untuk pergi Arab Saudi 3 bulan preparation. Jadi kalau kita nak bersara selama 15 tahun, maka daripada umur sekarang lah, yang pada umur 20 tahun inilah, sampai umur 60 lebih kurang 20, 30, 40, 50, 60, 40 tahun persediaan untuk bersara tu. Jadi nasihat saya kepada anak muda di luar sana, terutamanya yang sedang berhadapan dengan nak seronok, betul, nak belanja dan sebagainya, kena fikir panjang. Kena fikir yang duit kita hari ini, kena ingat kalau kita gunakan hari ini, esok dah tak ada dah. Kan duit yang kita guna tu esok dah tak ada. Tapi kalau duit yang sama kita simpan, insya-Allah esok ada lagi. Dan kalau kita laburkan hari ini, insya-Allah akan berkekalan lebih lama lagi. Kan untuk jangka masa panjang, untuk persaraan terutamanya. Dan sama dalam perancangan kewangan bukan hanya ada pelaburan,
perlu rancang juga untuk simpanan, perlu rancang juga untuk takaful dan sebagainya. Ada macam-macam yang perlu kita aware setiap kali kita nak belanja. Kena ingat duit yang kita dapat tu bukan semata-mata nak habiskan hari ni. Kena fikir untuk jangka masa panjang. Macam tu. Jadi itu, maka hadirin dan hadirat para penonton, maka dengan kata-kata Abang Fian sebentar tadi, saya dapat simpulkan bahawa kita ni janganlah difikir pipit yang tuli makan berhujan. Oh, iya. Kerana kalau kita nak ambil, kalau kita biarkan nanti padi habis. Kalau kita pergi halau pipit tu mungkin kain basah. Kita kena berani, tapi harus ingat dalam keberanian kita itu pastikan kita ikut memalu ular dalam benih. Ular biar mati, benih jangan rosak. Kita kena bijak menyelesaikan segala masalah kehidupan kita. Baiklah, Abang Fian, mungkin sebentar tadi itu segala persoalan-persoalan yang kita telah rungkaikan. Dan kita akan buka pula soalan kepada para penonton sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, suka atau duka untuk sesampaikan kepada hadirin dan hadirat. Saya yakin dan percaya inilah saat yang dinanti-nantikan. Ibarat mahal dibeli, sukar dicari. Mana ada bual bicara yang boleh janjikan hadiah kepada saudara, sambil dengar boleh dapat hadiah. Jadi saya nak memastikan anda semua faham atau tidak apa yang kami kupas pada petang ini. Maka kami telah hadirkan satu pop quiz kepada penonton yang ada. Kami akan sediakan soalan dan kepada 5 orang penonton yang jawab dengan tepat dan pantas boleh menang voucher e-Shopee RM50 setiap orang. Jadi kepada anda semua yang mana ingin menyertai pertandingan ini, ingin menyertai pop quiz ini, caranya mudah saja. Anda boleh imbas QR code yang tertera. Baiklah, inilah QR code yang ada. Saya boleh masuk? Tak aci dah. Inilah antara QR code yang ada. Anda boleh imbas kod ini. Dan saya suka ingatkan bahawa kami Minggu Saham Amanah Malaysia dan juga mewakili Amanah Saham Nasional Berhad sememangnya sentiasa ingin memudah urusan saudara semua. Jadi kami faham resmi anda semua susah mungkin untuk nak imbas QR code. Anda boleh tekan laman sesawang yang berada di ruangan komentar. Anda boleh tekan link yang ada. Dan di situ bila anda sudah tekan, anda jawablah soalan yang ada dan pastikan isi maklumat anda dengan tepat. Kerana kami akan hadiahkan kepada anda voucher e-Shopee RM50. Baiklah, Tuan Afian. Abang Afian, sudah bersedia ke dengan soalan saya rasa lebih kritikal ni yang penonton akan tanyakan? Boleh. Saya tak risau untuk saya kemukakan kepada panel saya, kepada nakoda saya. Kerana saya cakap berulang-ulang kali dah saya cakap bahawa panel saya pada hari ini memang cukup berkredibiliti, cukup berketerampilan tinggi, cukup kenal segala sudut dan segi. Baiklah, Abang Fian, ini soalan yang saya boleh bacakan mungkin. Baik, kita ada soalan daripada Ina. Baik, Kak Ina bertanyakan, apa pendapat Tuan tentang kos gaya hidup yang sudah terlihat seperti kos sara hidup? Adakah ini akibat trend ataupun pengaruh dari media sosial? Okey, baik, betul lah. Kan, benda ni dah jadi satu trend. Dia pengaruh rakan sebaya lah. Saya ambil contoh lah. Kebetulan bila soalan daripada Kak Ina tadi ajukan tu, saya terus teringat ada satu kisah. Kan, kisah ni macam ni tau. Ada seorang cikgu ni. Dia mengadu kat saya. Dia kata kat sekolah dia kebetulan beberapa hari lepas ada keluar satu berita tentang guru paling ramai ditipu. Perasan tak? Kan 2 hari lepas, 3 hari lepas Polis Johor bagi tahu guru paling ramai ditipu dan saya terus teringat kisah ni dan bila keluar soalan saya terus trigger terus. Okey, kisahnya macam ni tau. Guru tu bagi tahu, dia mengadu kat saya, "Tuan, kat sekolah ni kan selalu sangat didatangi oleh ejen-ejen nak promote produk, kadang-kadang orang promote credit card, promote hutang, promote kereta, promote loan to loan ni. Sampai kan dia sampai kata satu tahap kan. Contohnya ada satu hari tu datang ejen bank promote personal loan. Tahu personal loan kan? Ya. Semua kawan-kawan dia apply. Dia tak apply, jadi dia rasa macam kawan-kawan dia macam pelik dia tak apply. Bayangkan tuan-tuan, sampai satu tahap bila kita buat benda betul kita dilihat pelik. Kan? Betul. Jadi sepatutnya kan kalau ikutnya kan, saya belajar daripada guru saya dengan beri beritahu apa kan, kalau kita nak buat sesuatu dan tindakan kewangan kita ni, kita jangan follow apa yang ramai orang buat. Sebab apa? Sebab kita tengok sekeliling kita
Yang saya Jahidin sekali ya. Ya. Kalau tengok sekeliling kita kan, ramai orang bijak ke tak bijak dalam kewangan? Kan? Mungkin ada Kan? yang masih selalu Kan? Majoriti orang kalau tengoklah keadaan sekarang, majoriti orang tak bijak pun dalam kewangan. Sebab apa? Sebab itulah ramai orang masalah kewangan, ramai orang yang bersumber dengan harga barang naik. Jadi, apabila kita buat satu benda yang orang lain tak buat, insya-Allah tindakan itu betul. Yang jadi masalahnya ialah kita ni dalam tindakan kewangan dah ni, kan. Kita buat satu perkara sebab kita ikut orang ramai. Contoh kita baru grad, orang lain beli kereta, kita pun nak beli kereta. Kan? Orang lain nak beli rumah, kita pun nak beli rumah. Contoh macam tadi kan, orang lain pergi Starbucks, kita pun nak pergi Starbucks. Kalau kita follow trend tu, selalunya benda yang trending ni selalunya banyak benda yang tak patut pun dalam kewangan kita. Ya, betul. Harap jawablah soalan pada Kak Ina tu. Memang cukup terjawab. Sebenarnya untuk pengetahuan anda semua kan, kita ada juga soalan yang penonton dalam studio kita, dan soalan tu sebenarnya memang Abang Afian ni yang saya nampak cara sudut pandang kritikal dia tu, dia dah mencakupi segala tu. Dah jawab soalan jadi yang akan datang. Betul, soalan akan datang tu dah jawab tadi. Jadi saya rasa memang dah cukup. Saya rasa memang dah padat sangat dengan segala ilmu, segala input, nilai tambah baru yang ya kita ke? peroleh melalui Boleh Abang. aku cuba kongsikan apa soalan dia? Soalan dia tadi berkenaan tu, kalau kita tengok orang tu beli, kita pun nak beli. Macam tu tadi abang dah. Oh, ya ke? Jadi Saya boleh agak jadi itulah saya nampak sudut pandang abang yang cukup kritikal, memang dah tahu dah apa yang akan jadi pada masa akan datang. Sebab Jadi, memang pun saya kendalikan program-program kan, sebab program seminar dan sebagainya. Memang selalunya soalan-soalan yang dikemukakan tu, soalan tu dah pernah ditanyakan pun dalam program-program sebelum tu. Kan, samalah dalam live pun rupanya soalan yang sama juga diajukan. jadi itulah harapnya, walaupun soalannya berulang kali, tapi ingatlah satu perkara, kita kenalah menjadi seperti memerah nyor, kita ambil santan, kita buang hampasnya, dan ingatlah segala pesan nasihat yang telah diberikan oleh Abang Afian sebentar tadi, janganlah kita sekadar lurus-lurus jari telunjuk, kita hanya ditakat itu saja, hanya sementara saja menerima nasihat yang ada. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Afian. Saya rasa memang secara pendapat diri saya memang saya rasa selesa sangat, tenang sangat apabila bersama dengan Abang Afian, seakan-akan saya dapat pesanan dan juga nasihat, juga kata-kata keramat dari seorang ayah. Itulah yang saya dapat rasakan. Bukan seorang abang ah? Bukan seorang abang. Kali ini ayah. Baiklah. Dengan kata-kata itu, hadirin dan hadirat, kepada para penonton semua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi berada bersama-sama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Sekejap je kan masa kita berlalu. Kita bersama dengan perkongsian yang agak singkat, tapi yang pasti dengan Abang Afian kita rasa perisian dia sangat padat. Jadi kepada hadirin dan hadirat semua, saya mewakili Permodalan Nasional Berhad dan juga Amanah Saham Nasional Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Afian atas kesudian untuk hadir dalam program kami pada hari ini. Dan juga kepada penonton, kerana kata malam aku terlalu cemburu kepada siang, kata siang aku terlalu cemburu kepada malam. Tetapi marilah kita kabarkan kepada siang dan malam bahawa mereka saling memerlukan untuk melengkapi satu pusingan hari. Bermakna kalau tiada hadirin dan hadirat, tiada Abang Afian, memang tak lengkap majlis kami pada hari ini. Maka dengan kata-kata itu, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang sukar itu berbuat pahala. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Saya Zidin Zidan Aziz Desa, mewakili Abang Afian, mewakili segala tim teknikal kami, ingin memohon maaf andai ada salah dan silap, kerana kami manusia, tak dinamakan laut jika tidak bergelora, tak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap dan tiada dosa. Assalamualaikum, salam bahasa dan salam Minggu Saham buat semua.